Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sebelum itu, jika ada dengar bunyi beep, 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 okey, di background itu remote control. Remote control drone saya, dia bagi tahu bateri sudah nak habis. Okey, jadi yang ni kita sekejap je. Jangan lama-lama, nanti bateri habis, jatuh dalam tasik pula drone ya. Baik, kita masih lagi dalam panduan ibadah. Panduan ibadah ketika sakit. Kita sekarang di muka surat 179. Yang ini jika najis sentiasa ada. Alamak, macam mana tu? Okey, najis sentiasa ada ni maksudnya sebahagian orang bila sakit, dia kena bawa beg kencingnya. Dia kena bawa beg najisnya. Ataupun dia kena pakai pampers dewasa yang dia sendiri mengalami kesukaran untuk setiap kali menukarnya sebab mungkin tak ada orang yang nak bantu ke atau memang susah nak tukar ke. Jadi macam mana dalam kes macam ni? Apakah dia boleh solat? Apakah dia boleh solat padahal bersama je memang ada najis? Ada beg kencing, ada beg najis, pakai pampers dewasa yang tak ada orang nak tukar, nak solat maghrib ni. Mungkin nak solat subuh ni. Pagi-pagi ni tak ada orang pula nak tolong tukarkan. Dia pula immobility. Bukan dalam suasana yang mudah untuk dia bergerak untuk menukar lampinya. Bagaimana ya? Baik, dalam kes seperti ini, dia boleh dikiaskan, boleh dianalogikan kepada wanita yang haid dan dia mengalami apa yang disebut sebagai darah istihadah. Okey, apabila seseorang wanita haid dan bila haid ialah memang dia tak boleh solat. Tetapi jika haidnya lebih lama daripada yang biasa. Kalau di Malaysia diajar kalau haid tu lebih daripada 15 hari, itu dikira sebagai darah istihadah. Okey, yang itu di Malaysia. Tetapi kalau kita merujuk kepada sunnah, jika haid itu lebih lama daripada kebiasaannya, itu sudah istihadah. Katakanlah seorang wanita itu, seorang muslimat itu, haidnya yang biasa 7 hari. Hari ke-8 tak berhenti lagi. Tak apalah, kita bagi one day buffer. Hari ke-9 tak berhenti lagi. Kerja hari ke-9 tu dah dikira darah istihadah, maka dia boleh solat. Meskipun sedang ada darah ketika itu. Sebab itu sudah dikira darah penyakit dan bukannya darah haid. Okey, apa dalil? Apa dalil? Mari kita rujuk ya. Hadisnya di muka surat 180. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana damul haidati fa innahu aswadu ya'rufu." Jika itu adalah darah haid, maka ia berwarna gelap yang anda dapat mengenalinya. You know your own period. Okey, fa iza kana zalika fa amsiki an solati. Jika sedemikian itu, maka tinggalkanlah, tak perlu melaksanakan ibadah solat. Sekali-sekala kena adjust juga. Alright. Seterusnya, fa iza kanal akharu fatawadda'i wa shalli fa innama huwa irqu. Akan tetapi jika ia selain daripada itu, maknanya warnanya lain ataupun dia dalam tempoh yang sudah lain, maka itu adalah bagi tak sebut. Okey, selain itu maka ambillah wuduk dan solatlah kerana sesungguhnya itu adalah darah penyakit ya. Maknanya macam mana ni? Dalam hadis-hadis lain diterangkan caranya ialah bila masuk waktu solat, ambil wuduk seperti biasa, kemudian solat. Bila masuk tadi Zuhur, bila masuk Asar, ambil wuduk sekali lagi, kemudian solat. Bila masuk Maghrib, ambil wuduk sekali lagi, kemudian solat. Meskipun sedang solat itu dapat rasa darah keluar. Tak apa. Memang sesuatu yang keluar itu membatalkan wuduk. Tetapi ini dah masuk dalam kes darah penyakit. Ia tidak lagi dikira membatalkan wuduk. Meskipun anda tengah solat. Anda ambil wuduk, sedang solat rakaat kedua rasa ada blood flow, ada blood darah keluar. Okey? Tak apa, sebab itu dah masuk sebagai darah penyakit. Teruskan solat, ia tidak membatalkan wuduk anda, ia tidak membatalkan solat anda. Ini cara solat bagi darah istihadah. Bila masuk Asar sama juga, ambil wuduk, kemudian solat. Jika ada yang keluar apa, tidak lagi membatalkan. Demikian juga untuk Maghrib, Isyak. Kalau anda nak solat sunat, pukul 3 pagi ke, lepas tu solat subuh, setiap kali hendak solat, ambil wuduk. Dan darah yang keluar ketika itu tidak lagi dikira sebagai membatalkan wuduk, mahupun dikira sebagai najis ya. Tidak lagi dikira sebagai najis. Okey.
Baik, dan berdasarkan analogi inilah, sebab darah haid tu dikira sebagai najis kan. Okey, berdasarkan analogi inilah, jika seseorang itu kena ada beg kencing dan dia memang dia terasa dia kencing, tapi itu dia sudah penyakit. It is not the norm, bukan lagi satu yang biasa bagi seorang manusia. Maka sama juga, katakan ada beg kencing, dia berwuduk, kalau dia boleh wuduk, dia berwuduk seperti biasa, kemudian dia solat zuhur. Walaupun dia terasa ada kencing keluar, walaupun di sisinya tu ada beg kencing. Bila masuk asar sama, maghrib sama, isyak sama, ambil wuduk solat meskipun ada beg kencing, ada beg najis ataupun ada memakai pampers dewasa yang tak dapat ditukar atau nak tukar tu sangat susah ke apa ke, solatnya tetap sah dan dia boleh teruskan seperti biasa. Dan di sini kenalah hati-hati, syaitan akan datang membisik. Syaitan akan datang membisik, kata, tak sah. Najis tu. Bukan sikit, satu beg. Oh, jangan solat. Tak. Okey, syaitan dia akan datang. Orang sihat pun dia akan ganggu dengan cara orang sihat. Orang sakit pun dia akan datang ganggu dengan orang sakit. Tapi ingat tuan-tuan puan-puan, bila Allah menguji kita dengan sesuatu penyakit, ialah supaya kita ni lagi hampir dengan Allah. Janganlah pula sampai tidak solat kerana kita tidak tahu hukum fiqhnya. Jangan kita tidak solat sebab tidak tahu hukum fiqhnya, sampai-sampai kita makin jauh daripada Allah. Padahal Allah menguji kita dengan penyakit, salah satu hikmahnya ialah supaya kita ni lebih hampir kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita lebih ingati Allah. Dan Islam ini ada kemudahan-kemudahan. Ini bukanlah time biasa-biasa, ini untuk orang yang sakit. Orang yang sakit yang ada kes seperti yang mana saya sebut itu ya. Baik, so yang ini yang saya nak sampaikan untuk pagi ini tentang solat juga. Jika najis sentiasa ada, ia dikiaskan kepada darah istihadah. Jadi darah istihadah tu di Malaysia, saya ulangi, dikira selepas 15 hari. Tetapi jika merujuk kepada sunnah Nabi SAW, ia selepas kebiasaan anda. Jika anda 10 hari, okey, hari ke-11 tu buffer, tak apa. Hari 12 duk period lagi, tak apa. Itu dah kira dasar darah istihadah. Anda boleh solat seperti biasa. Ya, anda boleh solat seperti biasa sebab itu sudah melebihi tempohnya yang normal. Okey. Moga-moga membantu kita beribadah apabila kita sakit. Moga-moga membantu orang-orang yang di sekeliling kita. Sebab bila kita sakit, moga-moga ada orang yang menjaga kita. Okay? Ada orang yang menjaga kita, tapi dia orang pula, apa solat ni? Mana boleh? Bimbang dia orang pula yang berpesan macam itu kan. Angin tak ada pun, drone ni bergoyang-goyang. Kena upgrade rasanya ni. Okey. Jadi sebab kadang kita dah tahu. Tapi orang sekeliling, mana kau boleh solat ni? Beg kencing. Penuh pula ni. Kuning pekat pula ni. Apa kau solat ni? Kemudian ada pula pandangan lain yang kata, tak payah solat. Nanti kau qada lah. Habis tu sakit 2 bulan, nak qada 2 bulan. Habis kalau lepas tu tak sempat qada, katakanlah meninggal dunia, macam mana? Solat yang 2 bulan, 3 bulan tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita solat. Dibolehkan. Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengetahui cabaran-cabaran yang dihadapi oleh hamba-Nya. Maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hukum Islam. Baik, sebelum drone jatuh dalam tasik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.